Belum lagi. Mekanisme bantuan itu belum lagi. Ini hanya untuk mengira pendapatan wajar. Ini ada yang salah kira ni. Dia kata, aku ni kata 5,323. Pendapatan isi rumah kami kalau ikutkan lebih kurang dalam 4,000 je. Boleh dapat bantuan. Bukan saya kata tak boleh, tapi bukan saya kata boleh. Maknanya mekanisme bantuan itu belum lagi ditentukan oleh kerajaan. Cuma sekarang ini kalau kita dapat data ini, daripada situ kerajaan boleh menilai, okey, di negeri ini berdasarkan kepada demografik ini, bukan negeri saja tetapi daerah terperinci. Maka ini contoh tuan-tuan, saya bagi satu lagi contoh. Okey, katakanlah dia pula dia 5 orang juga. Dia kalau kita tengok tadi 5,323. Tetapi dia bukan tinggal di Kelantan. Dia tinggal di mana? Di Sarawak. Okey. Daerah mana dia dekat Sarawak? Kita ambil lah daerah dia dekat Kuching. Kuching dekat mana? Kita ambil tengah bandar. Alright? Ni semua sama ni. Semua sama. Statistik ni semua sama. Kita tadi berapa? 3,000 kan dekat Kelantan. Di Sarawak, Kuching 7,000 tuan-tuan. Okay? Ini Kuching Sarawak 7,000 pendapatan wajar yang diperlukan untuk hidup di Kuching, bandar Kuching Sarawak ni. Baik, kita ubah pula. Ini tadi 3,000 Kelantan, 7,000 Sarawak. Kita ambil dekat Sabah. Okey, Sabah kita ambil lah kota Kinabalu, kan? Daerah dia lokaliti bandar. Lain semua sama. Anak 5 orang dengan jumlah sama. Kalau kita kira 6,230. Maknanya Sabah, pendapatan kehidupan wajar bulanan Sabah lebih kurang berbanding dengan Sarawak, tetapi lebih tinggi berbanding dengan Kelantan. Baik, kita ambil pula contoh Terengganu. Daerah Terengganu kita ambil Kuala Terengganu, kita ambil lokaliti bandar, lain semua sama. Kita kira 5,966. Kuala Terengganu lebih tinggi daripada di Terengganu, Kuala Terengganu lebih tinggi daripada Kelantan, kurang sikit daripada Sabah dan Sarawak. And obviously. So perkara ini kita boleh tengok, tuan-tuan boleh nilai sendiri. Kita ambil wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, kawasan bandar, average sama 7,916, lebih kurang dengan Sarawak, atas sikit je daripada Sarawak. Tetapi kalau dia tinggal dekat Selangor, contoh dia tinggal dekat Selangor, ambillah Selangor. Dia tinggal dekat Selangor, daerah dia katakanlah kita ambil Hulu Langat lah. Kita ambil Hulu Langat, kawasan bandar. Hulu Langat, kawasan bandar Selangor, kita kira 7,346 lebih. Tetapi di Selangor juga, kalau kita kira, bukan Hulu Langat, kita ambil lah Petaling Jaya. Kita ambil Petaling. Kawasan Petaling Jaya, tadi dekat Hulu Langat, 7,000. Tetapi dekat Petaling Jaya, 8,000. So, dia berbeza. Walaupun kawasan yang sama, Hulu Langat dengan Petaling tu tak jauh. Tetapi, tengok, perbezaan kehidupan wajar, perbelanjaan asas kehidupan wajar dia, berbeza jauh. 8,000 jadi dia. Jadi, kita tak boleh. Sebab itu saya kata, measures yang kita guna, B40, M40, T20 tu, hanya melihat kepada pendapatan tu tak adil. Kerana setiap daerah tu juga berbeza-beza. Kan, setiap daerah tu juga berbeza-beza. Macam saya tunjukkan tadi, PDF tadi, berkenaan dengan pendapatan dan sebagainya. Kalau kita tengok, satu laporan penuh telah dikeluarkan. Komposisi perbelanjaan isi rumah mengikut perbelanjaan statistik 2022. Ini statistik lah. Kalau kita tengok, secara puratanya, peratusan perbelanjaan penggunaan isi rumah bulanan purata, saiz di Malaysia 2022, makanan minuman. Tetapi yang saya nak tunjuk ni, berapa apa orang kata, bagi makanan, kalau kita tengok bagi makanan, purata perbelanjaan isi rumah, bulanan isi rumah, mengikut negeri. Kalau kita tengok Selangor, tertinggi adalah 5,854, paling tinggi di Selangor. Kuala Lumpur, kita biasalah yang Kuala Lumpur Selangor ni kita faham. Wilayah Persekutuan Labuan, Melaka tuan-tuan, dan Putrajaya, ini yang paling tinggi, 5 tertinggi. Yang terendah, Perak, Kedah, Perlis, Pahang dan juga Negeri Sembilan. Interesting, okay. Nah, kalau kita tengok pula dekat sini, purata perbelanjaan isi rumah mengikut makanan, untuk makanan, bulanan isi rumah makanan, untuk makanan sahaja di bandar 2023. Ini negeri, dia tak ambil secara spesifik negeri. Makanan bandar paling tinggi adalah Selangor, kedua Terengganu, ketiga Melaka untuk makanan. Dan terendah, interestingly, Perak, wilayah persekutuan dan Perlis. So, bermakna walaupun cost of living di Kuala Lumpur itu tinggi, mungkin bayar rumah, komitmen lain dan sebagainya, tetapi makanan dia murah.
Okey, Perlis dan Perak ni saya tak terkejut. Terutama Perak. Perak dulu saya pernah mancing, terkejut saya bayar murahnya kan. Terutama kawasan-kawasan kampung kan. Dan 6 daerah paling mahal, 6 daerah yang tertinggi daripada segi makanan. Tahu apa tuan-tuan? Kinabatangan 2000, Asajaya. Asajaya 2000 tuan-tuan. Asajaya 2000, Miri 2000. Miri ni saya tak surprise. Miri saya tak surprise sebab Miri ni kawasan tempat minyak. Tetapi Asajaya dan Semarahan. Asajaya ni bawah Semarahan. Semarahan ni Parlimen. Asajaya ni Dun. Ini bawah YB Karim yang tak nak isi padu dulu, ingat tak? Dia lah. Dia ahli Dewan Undangan Negeri ni lah. Kelang. Kelang kita tak surprise lah. Dan yang terendah Bukit Mabung, Selangau, Saratok, Kampar dan juga Jelebu. Daripada segi makanan. Alright, ini daripada segi makanan. Kemudian yang lain tu saya tak nak tunjuk, tuan-tuan boleh refer sendiri. Tapi ada satu statistik tadi yang saya nak tunjuk tentang indeks kenaikan isi rumah ataupun cost of living kita. Mana tadi saya tak jumpa. Okey. Dan ada satu statistik yang saya nak tunjuk tadi tuan-tuan. Okey, sekejap Ini statistik dia. Indeks kos sara hidup dan kadar pertumbuhan tahunan mengikut negeri 2023. So bukan dia sekadar kos sara hidup, indeks dia bermula 100, tetapi pertumbuhan dia, maksudnya kecepatan pertumbuhan dia berapa. Dan kalau kita tengok dekat sini, Johor 103 indeks, kenaikan 3.5, maksudnya 2022 adalah 100, 2023 dia naik 103. So naik 3.5%. Kita ambil contoh, Kedah 2.7%, 2.2% untuk Kelantan. Paling tinggi dekat sini 3.9 Perlis. Kenaikan yang agak drastik tahunan dia. Sabah 2.6 average. Wilayah Persekutuan Putrajaya 4.6, agak tinggi kita kata. Dan kalau kita tengok statistik untuk Sarawak 3.1%, dia sama dengan Pahang. Selangor pun lebih kurang 3.2, Terengganu pun 3.1, Labuan 3.3. So average lebih kurang 3. Tetapi yang bawah 3 kita ada Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Sabah. Yang ni semua bawah 3%. Maknanya daripada segi kenaikan tu agak tinggi, seperti contoh di wilayah persekutuan. Kenaikan tahunan 4% daripada 2022 kepada 2023. So daripada sini kita dapat lihat statistik ini, kita dapat lihat secara umumnya, secara meannya, apakah pertumbuhan ataupun indeks peratusan perubahan kepada indeks kos hidup di dalam negeri-negeri tersebut. Kemudian purata perbelanjaan isi rumah, kehidupan wajar bulanan per kapita mengikut negeri. Ini per kapita, ni lain per kapita. Kalau kita tengok dekat Johor 1,002, kita compare dekat wilayah Persekutuan Putrajaya 1,004. Kemudian kalau kita tengok Selangor 1,006, Sarawak 1,000, Sabah 1,080 ringgit, Perak 1,100. Bermakna kalau kita tengok kat sini, negeri seperti Selangor agak tinggi berbanding even dengan wilayah Putrajaya. Tetapi kadar kenaikan ataupun tahunan, kadar peratusan tahunan kenaikan tu lebih tinggi di Putrajaya berbanding dengan di Selangor. So itu kaedah kita nak melihat perkara ini. So kenapa penting untuk kita nak lihat perkara ini? Kerana kerajaan sekarang ini hendak memastikan bahawa kita rakyat dapat bantuan dengan secara adil. Yang layak, sepatutnya layak untuk mendapat bantuan tersebut. Okey Is, mana saya nak dapatkan apa orang kata yang kita nak tengok tadi tu, yang calculator MyPKW. Tuan-tuan boleh apa orang kata, boleh QR, ambil QR ni, boleh pergi ataupun pergi ke Chrome dan type qcrd.org/7fpw ni. Tuan-tuan boleh pergi dan tuan-tuan akan pergi ke link tersebut. Tuan-tuan boleh isi sendiri dan lihat. Again, saya nak remindkan tuan-tuan, saya nak remindkan bahawa ini jumlah yang layak atau tak layak menerima bantuan, bukan. Itu hanya melihat kepada secara kasarnya berapakah, secara umumnya berapakah isi perbelanjaan decent perbelanjaan wajar bagi kawasan tersebut. Bukannya
oh perbelanjaan wajar dekat kawasan aku ni 7,000 ni. Tapi pendapatan aku 5,000. Oh layak dapat subsidi ni. Belum. Saya tak kata tak layak. Cuma saya kata mekanisme berapa layak itu kemudian. Yang ni untuk kita lihat dahulu perkara ini. Okey? Tolong sebarkan nanti kepada kawan-kawan. Kerana apa? Kerana ini bagi memastikan bantuan berkesan boleh sampai kepada rakyat. Okey? Habis kat situ. Alright. Cerita RU mufti wilayah ni tak habis lagi sebenarnya kan. Sebab dia bermula dengan satu kontroversi. Kan saya buat live hari tu dengan Dr. Hafiz, Dr. Abu Hafiz, Ustaz Wanji dan juga Faizal Rahman. Okay. Kami ada buat live, kami menceritakan tentang benda ni, benda tu dan sebagainya, tentang RU, ketidaksetujuan kami dengan definisi Ahlussunnah wal Jamaah. So, Dr. Abu Hafiz ni sebagai special officer kepada Menteri Komunikasi telah mengeluarkan RUU Mufti Abu Hafiz saran tukar Mufti Menteri Agama. Seorang ahli akademik UIA menyarankan agar Menteri Agama Muhammad Naim digantikan dengan tokoh lain bagi menangani isu rang undang-undang Mufti Wilayah. Malah menurut Abu Hafiz, kerajaan juga perlu memberi pertimbangan kepada cadangan agar seorang tokoh yang lebih baik dipilih menduduki jawatan Mufti Wilayah. Mengulas mengenai kemelut berkenaan yang sehingga ini belum menampakkan jalan keluar, Abu Hafiz berkata, semakin terserahlah agenda pihak yang memperjuangkan isu tersebut. Kenapa semakin terserah, tuan-tuan? Kerana di dalam satu interview, apa orang kata, Mufti mengatakan bahawa ini kaedah cara kita untuk menentukan yang mana ahli sunnah, yang mana sesat. So bila kita mendefinisikan secara sebegitu, maka persoalan dia adalah adakah mereka yang memegang selain daripada Asy'ari Maturidi yang masih dalam lingkungan apa orang kata ahli sunnah wal jamaah itu boleh dianggap sesat. Itu satu persoalan. Alright. Boleh dianggap sebagai sesat. Jadi itu satu persoalan yang perlu dijawab oleh Menteri Agama sendiri, perlu dijawab oleh Mufti sendiri. Perkara ini tidak dijelaskan secara jelas, melainkan satu kenyataan. Mereka kata bahawa RUU ini hanya untuk Mufti. Tetapi bila diinterview Mufti, pelantikan Mufti hanya untuk pelantikan Mufti. Bila diinterview Mufti, Mufti kata definisi itu untuk menentukan siapa ahli sunnah dan siapa yang sesat. Dah timbul masalah. Timbul masalah dekat situ. Jadi adalah cabar-mencabar berlaku kan. Cabar-mencabar berlaku. Ada yang kata ni, salah seorang yang nak mencabar ni. RU Mufti Zamihan cabar Abu Hafiz berdebat. Pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah mencabar pensyarah Universiti Abu Hafiz untuk mengadakan dialog ilmiah. Ini susulan kritikan keras Abu Hafiz terhadap kerajaan menggesa Menteri Hal Ehwal digantikan dengan tokoh lain. Maka wakil asjara telah menghubungi Abu Hafiz namun belum mendapat apa-apa respon berkenaan dialog ilmiah bersama Abu Hafiz. Atau saya sendiri berkaitan RUU Mufti Wilayah. Jika tidak respon, pihak Aswaja akan mengeluarkan surat jemputan rasmi untuk menjemput beliau. Dia macam ni lah Aswaja. Apa kena-mengena Aswaja di dalam RUU Mufti Wilayah? Aswaja bukan mereka yang menggubal, bukan mereka yang menentukan seksyen dan akta, dan bukan mereka yang akan meluluskan RUU Mufti Wilayah tersebut. So tidak ada, dia bukan perdebatan soal ahli sunnah, soal Maturidi, Asy'ari, Salafi, Athari, Ahlul Hadis. Dia bukan persoalan itu. Kalau dia persoalan yang mana betul, yang mana salah tentang akidah dan sebagainya, bolehlah Aswaja dan juga Dr. Abu Hafiz ni nak berdebat. Itu tak ada masalah. Soalan kita adalah soalan teknikal kepada definisi ahli sunnah wal jamaah. Itu soalan teknikal, soalan undang-undang. Yang saya rasa Aswaja tidak ada kepakaran dan kemahiran pun dalam perkara tersebut. Saya percaya dia itu bukan bidang mereka nak membicara. Abu Hafiz ada kepakaran ke dalam perkara. Abu Hafiz tidak perlu kepakaran kerana dia seorang yang mempersoalkan orang yang sepatutnya menjawab, iaitu Mufti Wilayah dan juga Menteri Wilayah. Mereka yang sepatutnya menjelaskan kerana rang undang-undang itu diluluskan oleh mereka. Tuan-tuan, ini bukan persoalan
manhaj akidah. Ini bukan persoalan